Jalan jam, no? Faham Ustazah, faham. Waalaikumsalam Agenda aku dah tengok dah. warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, tunggu sat. Ada depan sekolah lah. Tapi kereta penuh, no? Allah pemudahkanlah perjalanan Ustazah ni Amin, kami. amin. Ya Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Ya Allah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hamba adindaku. Apa salah apa adindaku. Hamba. Duk bersembunyi di balik tabir. Allah. Minta ampun, minta maaf semua. Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Selamat raya. Sama-sama lah. Jam. Allahu Akbar. Jam kat mana aku tak tahu lah ni. Jam ngada-ngada ni naknya. Dah merata lah kawasan. Kawasan nak pergi Kelang kan, nak pergi sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ceria selalu. Tengok nak, Allah dah tengok je dalam ni apa ni ceria-ceria yang bagi salam, yang jawab salam, semua ada. Masya-Allah. Alhamdulillah. Amin. Adinda aku dah sembunyi di balik tabir. Tengok cuh dia sampai berseri-seri wajahmu di hari yang mulia, di pagi yang mulia. Tak boleh masuk selagi benda-benda yang tak selesai. Alhamdulillah dah selesai dah hari ni, insya-Allah. Mana? Cik Rosman tak muncul kat ni. Rosman mana ni? Duduk nak tamu. Assalamualaikum. في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا تنحل به العقد تنفرج به وتقطع
ويستسقى بوجهك وصحبه في كل الأنهار ونفسي بعدد كل ما أريد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهك وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفسي بعدد كل ما أريد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهك وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفسي بعدد كل ما أريد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهك وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفسي بعدد كل ما أريد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن
ويستسقى ماء بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما إذا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. Allah, Allah, Allah. Ya, Wawan minta maaf semua atas kelewatan saya. Maaf sangat-sangat. 10 minit dah saya curi masa perempuan, minta halalkan. Okey, kita sambung surah An-Nisa ayat yang ke-56 insya-Allah ini Surah An-Nisa juzuk 5 sambungan ayat yang ke-56. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya was syuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimina wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Selawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas sami'ul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, sahabat-sahabat Allah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita rafa'kan setinggi-tinggi puji kepada Allah dalam suasana yang aman damai. Allah masih lagi simpan kita, pinjamkan kita sedikit umur, luangkan kepada kita sedikit ruang masa untuk kita terus menerajui sebuah kehidupan yang mana kehidupan menuju ke akhirat. Dan alhamdulillah dalam pemilihan kita jalan kebaikan dan jalan kekufuran, maka jalan kebaikan adalah pilihan utama. Kata Allah Subhanahu wa taala, jalan kebaikan itu satu, lurus. Tetapi jalan kejahatan bersimpang siur. Nah, banyak cabang dia. Maka manusia itu lebih tertarik kepada yang banyak pilihan. Manusia itu dia lebih tertarik kepada banyak pilihan daripada jalan yang lurus. Kalau kata dia diberi pilihan, kita nak cari yang banyak pilihan. Sementara kalau yang satu tu rasa macam boring. Ibarat macam inilah. Kalau dibawa pakaian pada kita, satu berwarna putih, satu lagi bermacam-macam warna. Maka kita nak pilih yang banyak-banyak color tu. Nah, sedangkan putih itu adalah yang paling bersih. Banyak pendapat lah. Ada yang kata dia suka warna putih. Ada yang kata dia tak suka putih. Putih cepat kotor. Putih jarang. Putih macam ni. Nah, ini perumpamaan. Kata Allah, jalan tu aku bagi kepada kamu. Wahadainahus sabi la imma syakiran wa imma
kafura. Kami bagi ke hampa dua jalan. Satu jalan kesyukuran, satu jalan kekufuran. Jalan kesyukuran tu lurus. Jalan kekufuran itu bersimpang siur. Kira kita ni dalam melalui jalan yang lurus tu, kita digoda. Kita digoda. Di setiap perhentian, di setiap persimpangan, ada saya godaan demi godaan. Okey, kita letak perumpamaan diri kita ni yang dikatakan musafir di jalan Allah ni. Kita pergi pasar malam. Satu tujuan dia. Pergi pasar malam, nak beli kuih pau. Kuih pau duduk di ujung tu. Kita masuk dah. Mata kita dah nampak, sini ada popiah basah. Depan tu ada murtabak. Di sebelah kanan ada ayam goreng. Lagi mi lambak. Kan ada di kiri kanan. Ketika ni, hak yang kuih pau yang dia punya tujuan tu, dah hampir-hampir terlupa. Sebab apa? Jalan yang bersimpang siur. Kita digoda. Itulah dunia. Kita sebenarnya, kita dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini adalah sebagai satu jambatan lintas nak pergi ke balik sana. Balik sana tu negeri akhirat. Dalam perjalanan kita ni kita digoda. Macam-macam godaan. Dan kadang-kadang kita terpengaruh dengan godaan tersebut sehingga menyebabkan tujuan utama kita terlupa. Akhir sekali bila balik rumah, aku tadi bukan nak pergi beli benda-benda ni semua. Lah yang hajat di hati tu tak beli. Yang tak hajat tu bawa balik mai. Itulah kita. Dan macam itulah dalam kehidupan hari ini yang kita lalui. Yang kita lalui, kita nak pergi ke negeri akhirat. Dalam perjalanan dunia ni dia hidang dekat kita macam-macam. Macam-macam perhiasan. Dunia ni godaan dia besar sangat. Dia pun Allah sifatkan kepada Nabi SAW, dunia ini ibarat perempuan cantik. Yang menggoda, yang memanggil baginda SAW. Walaupun Nabi kalih tengok dia. Nabi kalih tengok dia. Waktu dia panggil. Nabi terpandang dia. Cantik sungguh. Jibril kata itu dunia. Itu perumpamaan dunia ya Muhammad. Kalau terpaut dengan dia, habis umat yang semua. Walaupun Nabi hanya kalih tengok dia, orang panggil. Kan Nabi bersifat, kalau orang panggil Nabi akan tengok. Nabi bukan kalih dengan kepala, Nabi pusing dengan badan-badan. Jibril kata jangan tergoda, jangan terpengaruh. Tapi kita ni memang tak tahan godaan kan? Memang tak tahan godaan Allah. Okey, kita tengok ini ayat. Sambungan ayat yang ke-58. Dalam kita ni digoda dengan berbagai godaan. Perumpamaan dia nak puasa 6. Lepas raya kedua duk ingat nak puasa 6. Raikan tetamu. Kita meraikan menjadi tetamu. Bila kita menjadi tetamu, tentu tuan rumah berbesar hati. Walaupun dia hidang PO saja, dia besar hati nak bagi kita minum kan. Tapi kita kata saya puasa. Dia macam hampa tak perasaan dia. Kalau puasa kau awak puasa. Buka lah. Waktu ni Rasulullah SAW buka, kita pun memang nak buka. Buka selalu. Buka selalu. Begitu juga kalau tetamu yang datang lah. Dia kata tak mahu kami makan lah. Tuan rumah puasa. Tak boleh lah macam tu. Kena buka. Buka selalu. Dengan sebab tu, orang puasa dua Syawal kena puasa. Kita tahu di ujung Syawal nanti baru ambil, baru nak kutip. Tu pun selang-seli tak apa. Sebab Rasulullah tak letak 2 Syawal kan. Rasulullah kata, barang siapa di kalangan umatku yang berpuasa penuh pada bulan Ramadan, diikuti 6 hari dalam bulan Syawal. Katalah Syawal ada 30 hari, ambillah 6 hari. Nak ambil awal sehari, suku sehari, tengah sehari, 3 suku sehari. Pun boleh janji dalam bulan Syawal. Ibaratnya seperti berpuasa setahun. Besar tu. Jadi adakah salah apabila kita berbuka? Tak salah. Tak menjadi salah.
Tapi kalau puasa tu puasa qada, dah nak qada, orang ajak buka tak boleh buka dah. Kena tahan kena tahan. Kecuali lah kalau kata sampai tak boleh nak angkat tangan, angkat jatuh, angkat jatuh. Silakan. Ya. Yang buat hari kedua lebih afdal. Saya tak jumpa hadis lagi dah. Saya tak jumpa. Mungkin. Kemungkinan. Saya tak jumpa hadis lagi yang dia kata hari kedua itu lebih afdal. Cuma itu di antara amalan para awliya, wali-wali Allah, ulama-ulama semua beramal macam tu. Hadis Rasulullah ni mungkin baginda sallallahu alaihi wasallam Syawal kedua dia dah puasa. Sebab depa orang Arab bukan sambut Syawal lagu kita ni dam-dam-dum kan. Depa biasa aja. Kita ni juada sampai setahun tak habis makan kalau nak ikut. Rumah terbuka ni sampai habis Syawal pun nak buka lagi. Ni yang saya kata bersimpan siur. Kita digoda dia. Kita hak yang iman sikit ni punyalah tak tahan dengan godaan. Okey. Kita tengok Allah Ta'ala nak sebut. Ni sebenarnya apa yang saya sebut ada kena-mengena dengan ayat ni ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Saya langkau ni bukan ayat 58, 56. Dia sekali kipas salah, saya tak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha azizan hakima. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kufur, yakni orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami akan bakar. Saufa nuslihim, kami akan bakar mereka itu di dalam neraka. Yang mana kullama nadijat juluduhum, tiap kali masak kulit mereka itu, maka badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan balik dengan kulit yang lain. Liyadhuqul azab, supaya mereka merasakan azab itu. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha gagah lagi maha bijaksana. Baik. Kita tengok kepada ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun menggariskan pada ayat yang ke-55 dengan bunyinya wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Kita baca dah ayat yang terdahulu sebelum berpuasa itu. Kata Allah, setengah daripada manusia ni depa mau beriman, depa mau ikut, depa mau patuh pada hukum-hukum Allah, pada perintah-perintah Allah. Dan wa minhum man sadaq, setengah daripada manusia ni dia ingkar. Dia tak mau ikut, dia tak mau patuh di atas hukum hakam yang Allah Ta'ala garis pandukan kepada kita. Dan kata Allah lagi pada penghujung ayat 55, wa kafa bi jahannam sa'ira, cukuplah jahanam itu sebagai tempat kembali. Cukuplah jahanam. Maka di sini Allah Ta'ala kata, manusia ni dalam aku dah bagi kat mereka dua jalan, aku bekalkan akal untuk mereka pilih jalan baik dan jalan buruk. Tapi ada yang mau beriman, ada yang tak mahu beriman. Ada yang masih lagi ingkar, tak mahu nak ikut. Kalau kita perhati tengok ketika zaman Nabi SAW mula-mula mengatur hukum syarak, mula-mula Nabi menegakkan hukum syarak, Nabi katakan bahawasanya penguasa di muka bumi ini satu saja, Allah. Tak memerlukan kepada mana-mana pembantu. Bahkan Allah itu wahdahu la syarikalah, tunggal, esa, tidak ada sekutu baginya. Musyrikin Quraisy ini menerima Allah sebagai Tuhan,
tetapi tidak esa. Mereka tak terima Allah itu sebagai wahdah, tunggal. Kerana bagi mereka Allah itu amatlah memerlu kepada pembantu untuk mentadbir alam ini. Dan Rasulullah ajak mereka fikir dalam ilmu akidah lah kita panggil memikir pada kejadian alam. Pada kejadian langit dan bumi dengan teratur Allah Ta'ala tu. Tak pernah belaga bulan dan bintang. Tak pernah belaga siang dan malam. Ikut peraturan. Sampai masa hujan dia turun hujan. Ada ketika panas. Ada ketika hujan dicampur panas. Pengatur ni tentulah pengatur yang unggul. Maka kata si musyrikin Quraisy, kami tak terima. Sebab apa? Kadang-kadang malaikat yang menjadi pembantu Allah itu mengatur dalam keadaan secara berselaru. Sebab tu ada tempat hujan, ada tempat panas. Ada tempat mendung. Ada tempat kering kontang. Sebab apa? Malaikat pakai bergeling. Malaikat pengatur. Kemudian, pada penciptaan makhluk yang hidup, dah tentu Tuhan yang menciptakan itu hidup. Tidak seperti berhala-berhala yang semuanya mati. Batu dan beku. Dalam perjuangan Rasulullah menegakkan kebenaran ini, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu ditamplak. Selalu dihina. Di atas titah perintah baginda untuk puak-puak musyrikin Quraisy ini meninggalkan penyembahan berhala. Sehinggalah kepada sampai satu masa diturunnya ayat ini, Allah Ta'ala sebut. Ada di kalangan mereka yang kami hantar mai ayat, dibacanya ayat Allah Ta'ala, mereka engkar. Itu yang Allah Ta'ala kata di sini, kafaru bi ayatina. Ingkar kepada ayat-ayat kami. Okey, kita tengok di antara ayat yang sering kali diingkar oleh umat manusia. Yang ni ramai yang tak mau. Iaitu tentang faraid, pembahagian harta. Tentang faraid ni banyak orang ingkar. Sebab apa? Sebab harta dunia. Nak ikut adil. Kalau nak ikut adil, kena ikut Al-Quran. Tengok dalam Al-Quran, perempuan dapat sikit, lelaki dapat banyak. Tahu dia kata tak adil. Mula dia nak adil kan? Tapi bila dah bagi-bagi, tahu dia kata tak adil. Sebab apa? Perempuan dapat sikit, pada perempuan yang jenuh. Perempuan yang teruk belah dia, yang belah mak dia teruk. Tengok-tengok dia dapat sikit. Yang lelaki yang tak pernah menjaga, tengok benda dengar kata mati, turun pakai turun main nak bicara tentang harta. Dia dapat lebih. Ini tak adil. Bila berlaku pengakuan seperti ini, bermakna kita kafaru bi ayat kita. Kufur dengan ayat Allah. Kufur dengan ayat Allah. Sebab itulah Rasulullah kata, buatlah wasiat. Agar zuriat kamu yang akan datang tak kufur pada ayat Allah. Tak timbul perasaan iri hati di kalangan adik-beradik. Tak timbul satu peristiwa putus saudara oleh kerana berlaku perebutan harta. Maka buatlah wasiat. Ikut mana? Ikutlah ayat Allah. Kita ni semua dalam ni perempuan. Saya yakin dalam ni semua perempuan kan? Akurlah. Seandainya kita tak dapat 1/2. Kita dapat 2/3. Kita dapat 2/3. Kita tak dapat 1/2. Lelaki dapat 1/2. Jangan kata adil, kata adil. Kalau Allah Ta'ala letak hukum tu, ada sebab. Ada pasal. Cuma bila manusia tu tak ada ilmu, manusia yang tak ada ilmu itu menjalankan hukum Allah di atas perkara yang tak adil. Kenapa Allah Ta'ala bagi kepada lelaki itu lebih daripada perempuan dalam pembahagian harta pusaka? Dengan sebab lelaki tu dia nak kena belah adik perempuan dia. Kalau kata dia dapat banyak pun, dia nak kena belah bekah ipak dia yang kematian suami, dia kena belah. Ataupun dia kata tanggungjawab tu mak dia kena belah. Tapi anak lelaki yang tak ada ilmu, dia ditinggal. Dia tak belah adik perempuan tu pun, dia tak belah mak dia pun. Dia belah dia saja. Sebab itulah hukum faraid itu dibangkang. Bukan kerana kufur pada ayat Allah.
tetapi membangkang pada perbuatan tindakan manusia yang jahil menyebabkan berlaku ketidakadilan. No? Pakak-pakak kami bantah. Kami bantah ada yang bila dah ditulis wasiat mangkit waris-waris membantah tentang wasiat yang ditulis kata tak adil. Bila kata tak adil terus kepada ayat Allah. Bila masuk kepada ayat Allah kufur. Yang ni kita tak mahu Allah Ta'ala sebut lagi orang yang kufur pada ayat-ayat kami. Siapa lagi yang disebut kufur? Yang tak mau terima apa juga yang Allah suruh. Allah memerintahkan kita. Di antaranya An-Nisa, perempuan wajib berhijab. Wajib tutup aurat. Wajib sangat-sangat. Bukan dia kata wajib sikit-sikit. Wajib sangat-sangat. Tutup pada keseluruhan tubuhnya. Kecuali yang diharuskan. Muka dan tangan. Bukan dia suruh tutup sampai perhabis. Dia tak suruhlah kita pakai sampai meleret-leret pun tak. Dia suruh tutup. Jangan sampai nampak warna kulit badan kita yang tak dibenarkan itu. Ada yang perempuan-perempuan kebanyakannya bertudung, berbaju ketat. Yang ini Rasulullah sebut sangat-sangat. Dalam banyak hadis Rasulullah sebut. Menutup aurat tapi bertelanjang. Meletakkan sanggul mereka itu seperti goh unta. Bagi naik sanggul tinggi-tinggi. Jalan sambil bergoyang-goyangkan. Maka nerakalah tempat mereka. Rasulullah tu dia dah bagi tahu dah. Sebab apa? Sebab orang perempuan yang suka letak sanggul tinggi. Yang bubuh sanggul palsu di atas kepala tu. Bukan rambut dia pun. Rambut dia tak banyak pada. Pergi tengok. Rambut dia beradik Tok Wan dah. Tapi bila pakai tudung, cantik. Rupanya dia bersanggul. Dia menyamar. Tak apa, tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak payahlah sebabkan kita tolak ke apa ke. Hakikatnya kan. Sebab apa? Sebab Rasulullah dah sebut. Orang perempuan zaman jahiliah dulu. Dia pun suka letak sanggul bagi tinggi-tinggi. Dia letaklah di atas kepala dengan kain. Satu, ni perempuan-perempuan jahiliah. Kemudian dia kelak. Dia bawa pulang rambut dia di depan ni. Dia letak di belakang tu sanggul bagi tinggi. Dia bawa pulang rambut dia bagi depan. Rasulullah kata kalau hampa nak tahu. Yang itulah goh unta yang bakal dilemparkan ke dalam syair. Neraka syair. Tapi bila mai Islam, alhamdulillah kalau kita tengok hari ni Islam berkembang dengan begitu baik. Wanita-wanita muslimah boleh menerima secara total dan tak dinafikan masih ada lagi yang bubuh sanggul tinggi, yang berkelak rambut di depan. Ada lagi tak? Adalah lagi sikit-sikit sikit-sikit lagi. Mungkin dia sayang pun dia sayang nak tinggal remuh depan dia tu. Mungkin dia rasa cantik kan. Ni kafaru bi ayatina. Kufur dengan ayat kami. Okey. Okey, baik, terima kasih. Perempuan yang kematian suami, okey. Dia termasuk di antara kafaru bi ayatina lah. Kufur dengan ayat Allah. Kan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah sebut dah. Bagi perempuan yang kematian suami, iddah dia dipanggil iddah wafat. Bila iddah wafat tu 4 bulan, 10 hari. Mau tak mau kena pantang. Bahkan sembahyang jemaah pun tak boleh pergi. Pergi di masjid memang tak boleh. Tapi sembahyang tarawih tak boleh. Tapi baca Yasin tak boleh. Apatah lagi kalau dia dah ulang pergi baca Yasin di kubur. Di antaranya, kalau suami yang meninggal tu tak ajak isteri dia, suami tu dapat saham sama. Awak tak ajak bini hang. Ni dia duduk main baca Yasin setiap minggu hari Jumaat. Memang kita disunatkan ziarah kubur pada setiap hari Jumaat. Pahala banyak. Tapi kalau dalam iddah, tak boleh. Haram. Walaupun perbuatan baca Yasin haram tak? Tak haram. Ziarah kubur tak haram. Tapi perbuatan dia melanggar
Kafaru bi ayatina. Melanggar ayat-ayat Allah. Perintah, hukum pada Allah. Yang Allah Ta'ala turunkan hukum pada kita, kita langgar. Maka kita kafaru bi ayatina. Kufur dengan ayat-ayat Allah. Apa Allah Ta'ala beritahu? Haramlah benda tu. Kita ni, kita tengok, kita cuba tegak lah. Kita cuba tegak. Kan, itulah bila kita tegur, dia tak mendengar. Bagi kita, antara kita dengan dia dah selesai. Dia dengan Allah. Tapi, bila kita jumpa pada hari lain, kita beritahu lagi. Kita beritahu lagi. Beritahu lagi. Macam baru ni kan, ada di antara sahabat-sahabat kita yang kematian suami raya baru ni tak boleh raya lah. Maksud tak boleh raya tu tak boleh lah pakai cantik-cantik. Hak yang gelang-gelang tebal tu kena simpan sat dulu. Hak cincin-cincin berat tu simpan sat dulu. Pakaian hak menerang-menerang tu tak usah pakai lagi. Kan? Duduk dalam rumah saja kot ustazah. Memang dalam rumah. Dalam rumah pun jangan pakai lagi. Tetapi kita boleh terima tetamu lah. Janganlah suara muka je. Tak boleh mai saya dalam edah boleh. Kita boleh menerima tetamu. Meraihkan tetamu bersama-sama. Cuma kita tak boleh berhias saja. Itu sahaja. Bermakna raya boleh raya jugalah kan. Bukanlah sampai dia tak bagi tengok muka orang. Islam tak adalah zalim sampai ke tahap tu Yang zalim tu kita Okey. Yang macam ni orang yang kufur dengan ayat Allah ni, orang yang tak mau ikut perintah Allah ni, apa yang Allah Ta'ala akan bagi? Itu yang disebut sawfa nuslihim nar. Yang mana kami akan bakar mereka itu dengan nar, dengan api. Api ni disebut api daripada neraka jahanam, yang mana kita ketahui berulang kali dah ingat kita bercerita tentang neraka. Waktu awal-awal api yang diminta oleh Nabi Adam alaihissalam, semasa baginda alaihissalam dihantar ke muka bumi ni, Allah Ta'ala ajak Nabi Allah Adam cara nak makan macam mana. Semasa duduk di syurga, niat saja nak makan, terus hantar ke depan hidung, boleh makan. Niat saja, lintas di hati je nak makan apa. Hidangan dah terhidang, gangga mulut dia masuk sendiri. Ada yang tukang suap. Tapi bila dia dihantar ke muka bumi ni, dia tak tahu apa. Nak makan, kata perut rasa lapar sangat. Nak makan. Lalu Allah Ta'ala ajak. Ajak nak makan macam mana. Kena berburu. Kena pergi hambat, baru dapat. Jenuh tu nak tangkap. Kalau kita orang suruh tangkap ayam tu, bukan ayam dalam laut tu. Ayam dalam laut tu picap tangan kaki dia. Ni ayam kampung tu, milau tu. Sebab tu dulu ada istilah ayam terlepas tangan bau tahi kan. Punya hambat 3 suku Jawa nak dapat seekor ayam pun. Nak makan. Kemudian isi dia liat pula tu. Rebus dia nak berjam-jam. Kalau ni ayam tak gaduh tak payah pergi kedai ya. Buka telefon, tekan. Tak lagi food panda mai lah depan pintu. Tekanlah. Tetapi bukan seistimewa dari syurga. Syurga ni dia main terus depan mata Ada anak bidadari tukang suap. Cerita Nabi Allah Adam ni bila mana dia diajar suruh berburu, dia minta tolong kepada malaikat. Boleh tak tolong tangkap? Tak boleh. Hang kena usaha untuk dapatkan makanan. Kena hambat dia. Dia bukan hambat ayam tu. Dia hambat kijang. Allah hambat kijang. Nama pun kaki kijang lah. Bukan senang nak dapat. Dah dapat, tak boleh makan macam tu saja. Tak boleh. Kena sembelih. Diajar dulu bersembelih. Lepas sembelih, kena basuh. Kemudian, kena buang dulu hak yang perut najis dalam mak tu. Kemudian, kena masak. Nak masak dengan apa? Allah ajar. Masak dengan api. Nak pergi cari api tang mana? Suruh. Jibril hantar. Allah tak cakap lah. Nanti kisah suruh Jibril dia hantar. Cakap tu. Saya yang cakap macam tu. Nanti tak suruh Jibril hantar. Jibril kata nak bawa macam mana? Allah kata bawa kecil je.
Okey, ni semua yang kita letak sebesar lubang jarum. Tak banyak tu ya. Jibril kata, ambil di mana? Ambil di neraka. Ambil di neraka, bawa ke dunia. Allah kata kalau hang bawa besar lubang jarum pergi ke dunia, hangut bumi tu. Hangut. Punya panas. Jibril, cuci dulu. Basuh dulu. Neraka itu dibasuh. Bukan besar mana? Besar lubang jarum. Bukan besar sumbu pelita tu pun tak. Kita akan besar mana dah? Dia habis kelak. Macam tu lah. Kan? Besar lubang jarum. Basuh dulu. Dibasuh sebanyak 70 kali. Ada setengah tafsir Al-Quran mengatakan 700 kali. Ha? Basuh 70 kali, dia tanya kepada Allah, boleh tak lagi? Allah kata boleh. Selepas dibasuh 70 kali. Padam tak? Tak padam. Sampai Allah Ta'ala kata sampai padam. Hang basuh dia sampai padam. Dia basuh sampai padam. Tu yang setengah ulama tafsir kata kali ke-70 dia basuh baru padam. Maka yang padam tu hang bawa pi. Selagi hang basuh tak padam, jangan bawa pi. Bumi akan hangus. Barulah buat mai yang padam tu. Barulah buat mai, itulah yang kita guna sampai hari ni. Yang kita dok masak miala sampai hari ni. Ha? Itulah yang kita guna pakai. Besar mana asalnya? Besar lubang jarum saja. Yang dipinjam daripada neraka. Bahkan neraka yang Allah sebut di dalam ayat Al-Quran ini, yang belum dibasuh. Sekali pun belum lagi dibasuh. Sekali pun tak basuh lagi. Yang ada kat kita ni panas tak? Kan siapa kata tak panas? Tak panas tak boleh masalah tau. Tak panas tak masalah. Balik suruh pergi. Ni 70 kali dah ni basuh. Suruh pergi suruh jari. Buka-buka. Suruh. Oh, tak tahan dah. Tak tahan. Jangan kata 5 saat, 1 saat boleh lah gagah. Nah? Kalau 5 saat, ni jugalah. Nah? Tak boleh. Sebab apa? Itu 70 kali basuh dah. Apatah lagi yang Allah Ta'ala sebut di sini. Sawfa nuslihim nara, kami akan bakar mereka itu dengan api. Api di sini adalah daripada neraka jahanam. Api daripada neraka jahanam yang belum lagi dibasuh. Yang mana kata Allah, bila mana dibakar, masak tubuh manusia itu sampai garing luruh habis. Luruh gugur habis. Gugur kemudian kata Allah, kullama nadrijat juludum. Tiap kali masak kulit tu sampai kentung garing habis. Allah Ta'ala buat apa? Badalnahum. Kami ganti pula lain. Ganti dengan kulit baru. Kita bayangkan benda tu baru baik. Baru sembuh. Lepas tu dia ganti pula lagi lain. Okey. Saya pernah berbual dengan banduan yang dihukum sebat. Dia kata dia dihukum sebat dengan sebab pecah rumah. Pecah rumah. Dia ambil barang harga ratus ribu ni lah. Dia disebat 4 kali sebatan. Tetapi bukan dia bagi sekali 4. Dia bagi sekali. Bila dia pukul sekali ni, dia kan bagi telanjangkan orang yang nak dihukum. Kemudian diikat tangan, diikat kaki. Dia bagi di bahagian punggung tu yang nampak kulit. Kita bahagian, kalau kurus macam mana pun papan punggung kita ada isi kan? Tambahlah kalau hak berisi kan? Jadi bila dia bagi di papan punggung tu, melekat rotan tu, melekat dalam isi tu, melekat ke kulit tu, dia tarik. Dia tarik lagu tu. Pengsan dia kata, dia kena pengsan. Bila pengsan dia berhenti. Siapa tak buat? Dia kata, sebulan tidak menerak. Tak boleh tidak. Sampailah bercantum balik isi tu, naik kulit baru, pukul pula. Kita ni kalau baru naik kulit, duk jaga kan? Silap sikit kalau kena sakit. Benda baru. Lepas tu dia kata, bila dia pernah tengok dah naik kulit muda balik, bermakna sembuh luka. Dia baru naik kulit muda. Hukum pula. Untuk kali kedua sebatan dia kata, selepas 3 bulan, kena pula.
Allah. Sakit tak? Kita dengar pun azab. Ini ayat Allah. Dia cerita. Bukan sikit, tapi satu jasad. Yang dibakar. Hingga masak, hingga hangus keseluruhannya. Naik kulit baru, dia bakar lain. Dan bukan naik kulit baru tu selang 3 bulan. Serta merta Allah Ta'ala tumbuhkan. Badalnahum. Kami ganti, kata Allah. Dulu dan ghairaha. Kulit baru balik. Bila digantikan, pasal apa Allah Ta'ala ganti balik? Liyazuqul azab. Dan bagi hampa rasa sakit. Sakit ni, sakit kali kedua ni, sakit kali ganda lagi sakit. Tu nak, saya sempat sembang. Orang perempuan, kawan perempuan. Dia kata sakit lah, dia kata. Kalau hak yang pertama kali kena tu, dia kata pensan. Pensan terus. Kali kedua ni dia sampai minta. Gantung pun tak apa, dia kata. Dia sanggup terima hukuman gantung. Dia rasa hak yang tu sakit lagi. Dia tak tahu, dia tak pernah rasa mati sakit macam mana. Dia kata kalau mati lagu tu ya. Tak kena dah. Ini baru kena kali kedua, dia kata. Tempat yang sama, dia kata. Sementara nak masuk kali keempat tu, dia kata, mau hancur tulang punggung. Sakitnya. Hang cerita pilah kalau hak yang nak buat jahat tu dia buat juga, tak? Dia buat juga. Itulah ayat Allah ni. Allah Ta'ala ni bukan berbohong. Allah Ta'ala tak pernah berdusta. Dan janji Allah itu benar. Inna wa'da haqqan. Sesungguhnya janji Allah itu adalah sebenar-benar janji. Kalau dia kata dia nak bakar kita, sampai masuk kulit kita, dia ganti kulit baru, aku bakar lagi. Ganti lain, aku bakar lagi. Macam cerita yang Rasulullah tengok, orang yang melalaikan solat, yang hempuk kepala di batu, lepas hempuk kepala tu relai, keluar segala otak-otak dalam. Kemudian lepas hempuk tu, jadi balik. Hempuk pula. Jadi balik. Hempuk pula. Ni apa kerja ni, kata Rasulullah. Jibril ni lah orang yang melalaikan solat. Macam tu lah kerja mereka. Dari suruh sembahyang lah. Bukanlah susah sangat nak dirikan solat. Berapa ramai yang tak mahu buat. Sebab apa? Kafaru bi ayatina. Orang yang tak mahu sembahyang ni kufur dengan ayat Allah. Tak mahu menerima. Bila Allah Ta'ala hukum macam ni, adakah Allah zalim? Dia kata, kan kemarin kita baca hadis Qudsi. Allah Ta'ala kata, aku mengharamkan ke atas diri aku untuk berlaku zalim. Untuk bersifat zalim. Aku haramkan pada diriku. Yang zalim, manusia itu sendiri. Bila setiap kali kita buat dosa, kita telah menzalimi diri kita. Kata Allah, Inna Allah kana azizan hakima. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu aziz, maha gagah. Aziz ni maksudnya maha gagah. Ni kegagahan yang terpuji. Walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat gagah, tapi dia tak pernah menghinayi kita. Dan kegagahan Allah itu dicampur dengan sifat hakimah. Sifat yang bijaksana. Ni semua disebutkan. Isim ni isim tafdil. Menunjukkan Allah Ta'ala itu maha segala-galanya. Maha gagah, maha bijaksana. Di dalam percaturan Allah, tidak pernah ada yang terinaya. Melainkan kita menginayai diri sendiri. Okey, mungkin kadang-kadang kita melihat satu-satu kejadian alam atau bencana alam yang mana membunuh bahagian-bahagian manusia yang tak berdosa. Contoh dia kanak-kanak yang mungkin mati terbakar. Kita tengok dengan pandangan mata kasar kita, sian budak tu. Dia bukan ada dosa pun. Kenapa dia mati terbakar? Kenapa dia yang Allah Ta'ala pilih? Adakah Allah itu zalim? Tak. Kita tak tahu. Sebab kita bukan bijaksana. Allah Ta'ala tu dia buat kerana kebijaksanaan dia. Kalau besar budak ni, tentu dia akan menderhaka kepada kedua ibu bapa dia. Kalau besar budak ni, tentu dia akan menjadi penderhaka kepada aku. Maka aku matikan dia. Ataupun Allah Ta'ala nak cepatkan dia ke syurga. Di sisi Allah Ta'ala. Bermain di taman syurga Allah. Cepatkanlah. Hantar saya duduklah dengan manusia-manusia durjana tu. Kembalilah dengan segera kepada aku. Dengan cara Allah matikan dia terlebih
dahulu. Kalau kita tengok orang yang tak berdaya, budak-budak tahfiz kan yang itu berlaku kebakaran. Mati bertimpa-timpa. Ya? Ada sebab Allah Ta'ala ambil mereka. Dengan sebab Allah Ta'ala nak jemput lebih awal. Kan Allah Ta'ala janjikan barang siapa di kalangan ahli keluarga mereka yang ada hafaz Al-Quran, maka kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota dalam syurga. Dia nanti bagi mak bapak dia pakai mahkota. Pakai pakaian daripada syurga. Kata Allah, kalau aku biar hampa lama-lama di dunia ni, mungkin hampa keluar daripada tahfiz ni apa jadi macam-macam. Adakah yang keluar jadi harum biru badan tak? Dia kata Allah, aku ambil awal-awal. Agar mahkota untuk kamu pakaikan kepada kedua ibu bapa kamu itu terpelihara. Ini kata Allah Ta'ala itu, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia tahu apa dia buat. Kita yang tak tahu apa yang Allah Ta'ala sedang buat. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka itu di dalamnya. Padanya ada isteri-isteri, yang pihak azwajul ni. Ada isteri-isteri ataupun suami-suami. Azwaj ni pasangan-pasangan lah. Ada pasangan. Jadi jangan susah hatilah. Kalau kata di dunia ni kita tak ditemukan dengan pasangan, ada di syurga. Wildanun mukhalladun. Sentiasa wildan. Muda tak tua-tua. Tak ada nak menemak mata lah. Uban pun tak ada. Hari kenapa makcik tu dari tadi duduk di luar? Dari tadi kenapa? Dia tak boleh masuk ke dia apa? Dari awal tadi dia duduk kat luar. Berdiri. Tak boleh masuk ke? Kesian. Kenapa kalian? Oh ya ke, kesiannya. Dia berdiri je tepi tu, Masya Allah, rahmatilah dia. Ya, ingat. Ya, ingat. Subhanallah. Dia nak main dengar saja, dia tak ada kerusi ke? Kenapa dia tak mau masuk? Subhanallah. Ni orang yang nak ngaji dah, berdiri di luar dah, sanggup dah, subhanallah. Rahmatilah dia. Hebat dah, hebat. Allah Ta'ala bagi dah. Kehebatan kita ni ada di hati. Kehebatan kita ni ada di hati. Jangan tunjuk dekat orang. Jadi kita kembali kepada ayat Allah ni. Orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Tadi diserta tentang orang yang kufur dengan ayat Allah. Apa jadi? Ini nak cerita seronok pula. Tentang orang yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat, kalau kita ada iman, kita kena ada amal. Kita tak boleh sekadar beriman, tetapi tak beramal. Mengaku beriman dengan Allah, sembahyangnya tidak. Mengaku beriman dengan Rasulullah, tak beramal dengan hadisnya. Mengaku beriman dengan para malaikat, tak pernah kedai pun para malaikat. Mengaku beriman dengan kitab Allah, bahkan baca pun tak mau. Apabila kita mengaku beriman, maka wajib ada buah iman. Apa buah iman itu? Amal. Amal. Apa dia amal ni? Maksud amal, pekerjaan. Amal ni dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, amal ini bermaksud pekerjaan. Soleh, pekerjaan yang baik. Jadi, apa juga urusan pekerjaan yang baik yang kita buat, itulah dipanggil amal soleh. Apa juga benda baik. Sekalipun kita ambil menyapu, sapu jalan. Kita tengok tang corner ni, ada pasir. Faham pasir lada tu kan? Kadang-kadang bila orang corner dengan motor, dia buang licin.
Kita ambil menyapu, kita sapu pasal ni. Sat lagi orang lalu dalam kat sini, dah sini licin. Dia konon motor nampak macam nak terbalik. Terbaik di antara amal soleh, di antara buah iman yang paling rendah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah iman yang paling rendah orang yang membuang sesuatu yang menyakiti di jalan tu. Dia buat sikit je. Lagi di jalan balik di rumah ada kaca pecah. Kaca ni kalau terkena kaki orang ke, tersadung motor orang ke, pecah tayar dia ke, pecah tayar kereta dia ke, dia ambil kaca tu dia buang dalam hutan. Buah iman yang paling rendah. Tu amal soleh tu tu amal soleh. Allah kira pahala dia. Apatah lagi kalau kita buat yang besar-besar. Apa dia amal soleh yang paling besar? Solat. Itu amal soleh yang paling besar adalah solat. Kemudian diikutilah dengan baca Al-Quran, diikutilah dengan berpuasa, diikutilah dengan kita menyantuni kedua ibu bapa. Itu di antara yang disusun oleh ulama-ulama fiqh yang dinamakan amal solat. Ingat, yang paling ulung sekali adalah solat. Jadi malam puasa. Dan seterusnya pada pekerjaan-pekerjaan yang baik, sama ada kita buat dengan Allah dan Rasul, ataupun kita buat sama-sama manusia, ataupun kita seorang-seorang kita. Okey, kalau kita buat seorang-seorang kita, menyantuni diri sendiri. Apa dia? Potong kuku tu amal soleh tau lah. Kita gunting kuku ni. Kuku ni kuku kita. Kalau dia nak cakap pun dia cakap kita lah. Kan kalau hang garu terderah, kudir lah lagi, luka kan. Kita menyantuni diri kita, kita potong kuku. Okey, dengan niat utama. Nak semayang, nak ambil semayang senang. Ayak masuk senang. Tak ada daki nak menghilangkan daki. Rupa-rupanya itu adalah amalan soleh yang kita nak buat. Niat awal-awal kita tu, nak uduk senang. Kemudian kita nak sediakan makanan. Itu juga amalan soleh. Agak bersih. Sehalus-halus pekerjaan. Walaupun menyantuni diri sendiri, itu dah adalah amalan soleh. Apa yang Allah Ta'ala bagi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha. Kami akan masukkan mereka itu ke dalam surga, yang mana surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bila sebut tentang ada rumah, ada sungai, kita rasa seronok. Sungai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai rasa, dengan berbagai warna. Kan di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala cerita banyak tentang sungai dia. Sungai dia ada daripada madu yang disaring. Madu yang disaring ni tak payah susah payah. Kita dah pergi berkeliling dengan lebah, dengan penyengat, dengan tebuan nak ambil madu. Dah siap disaring. Jernih tu mengalir depan tangga. Dan kadang-kadang bila kita berniat nak minum susu, sungai tu jadi susu. Bukan susu lagu di dunia ni, kadang-kadang masam. Terlambat kita minum, dia masam. Apa juga yang kita niat. Dan ada disebut juga dia sungai daripada arak. Arak di dunia tak boleh makan, mabuk memudaratkan. Tetapi arak adalah di antara minuman syurga. Dan disebut juga sungai yang mengalir tu, kalau kata di dalam sungai yang di dunia ni, kita tengoklah ada sesat-sesat ikan. Seronok kita nak ambil ikan. Sungai yang mengalir di dalam surga ni, ikan dia punya cantik-cantik, diceritakan dalam ayat Al-Quran. Ikan tu cantik-cantik. Bahkan boleh berbual dengan isi syurga. Kalau sini-sini duduk tepi sungai tu, sembang dengan ikan. Adakah nak sunyi? Tak ada perasaan nak sunyi. Tak ada perasaan duka cita. Allah Ta'ala hilangkan perasaan duka cita untuk ahli syurga. Seronok saja di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala janji lagi. Lahum fiha azwajum mutahharat. Mereka itu, bagi mereka itu apa dia? Ada pasangan. Azwaj ni pasangan Pasangan mutahharah. Maksud mutahharah ni yang suci. Maksud dia kalau kata dapat isteri, anak darah sepanjang masa.
Fahamlah. Kalau orang kata dia tu tua dah, umur 70 kahwin dengan anak dara. Wish, dapat anak dara kot. Nenek ni umur 60 kahwin dengan anak terana. Umur 23 kita dengar biar betul. Nenek kot. Kan? Ini maksud mutaharah. Nah, ini maksud mutaharah. Depa ni lam yatmithunna insun qablahum walajjan. Siapa pun tak pernah sentuh depa. Manusia pun tak pernah sentuh, jin pun tak pernah sentuh. Yang kita sentuh tengok pun tak pernah. Mutahharah, memang betul-betul suci. Sampai orang tengok pun tak pernah. Ni azwaj dalam syurga. Sebab tu kata jangan susah hati. Andai kita tak dikurniakan pasangan ketika di dunia ini, kerana tunggu ada azwaj di syurga. Itu janji Allah. Nah, janji Allah. Okey. Tentang ayat ni Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang ayat lahum fiha azwaj ni. Di dalam peperangan Khaybar zaman Rasulullah tu, perang lama. Perang dengan Yahudi. Yahudi ni bila dia duduk dalam Madinah, dia buat olah macam-macam. Rasulullah halau mereka keluar daripada bumi Madinah. Dia pergi bermukim di Khaybar. Dia buat jahat. Yahudi ni dia pilih tang mana pun dia buat jahat. Palestin yang buat jahat ke depa lah. Jadi dia pergi bermukim di Khaybar. Bila dia bermukim di Khaybar, Rasulullah bersama dengan tentera-tentera Islam berkumpul, ikut. Tak halau lagi pergi jom. Jangan bagi ada dekat-dekat, padam jangan. Suruh keluar terus. Jadi semasa Rasulullah duduk dalam peperangan Khaybar tu, mereka berperang pada musim sejuk. Yahudi ni minta pertolongan Rom. Minta bantuan tentera Rom. Yang mana dari dalam tentera Islam yang diketuai oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam ni, sahabat-sahabat Allah Taala anugerahkan kekuatan yang luar biasa. Itu yang kata mereka dapat selimut, kadang-kadang berebut-rebut selimut. Dalam satu selimut share dengan sahabat-sahabat. Pakat duduk. Rasulullah kata, badan di antara kita ni ada haba panas. Duduk dekat-dekat. Okey. Dekat dengan medan pertempuran tu adalah seorang hamba Allah. Hamba Allah dan hamba manusia. Dia belah kambing. Kambing ni banyak kawanan kambing. Dia hamba. Dia kata di balik sana bukit tu, dia kata ada perang. Bila mana kambing dia duk makan di padang leguk tu, dia naklah di atas bukit tu, di Khaybar. Dia nak di situ, dia tengoklah pertempuran berlaku. Dia siang saja berperang sebab malam terlampau sejuk. Lepas tu dia kata, awak yang duk perang sangat ni. Pasal apa yang duk perang? Kemudian dia nampaklah di kaki bukit tu ada seorang yang tercedera. Dia turun api. Tahun tu parti dia. Tengok dia. Orang Islam yang tercedera sedang rawat luka dia. Apa berperang dengan siapa? Lepas tu kawan ni pun ceritalah. Perang dengan Yahudi. Siapa jadi ketua? Kata Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ni siapa? Mana orang hamba abdi duduk di pendalaman, mana dia nak tahu? Dia tak tahu cerita. Dia kira belah kambing dia. Lepas tu kawan pun ceritalah kat dia. Utusan Allah bawa ajaran, bawa agama begini-begini, cerita kat dia. Dia kata, aku teringin nak jumpa dia. Dia kata, tapi aku bawa kambing banyak. Banyak sangat kambing ni. Sekejap lagi tuan aku marah. Tapi boleh tak nak pergi jumpa Asad? Sebab kambing aku asyik makan rumput. Kemudian sahabat ni pandang. Dia kata, hang ni siapa sebenarnya? Aku tak pernah tengok muka hang. Tahu siapa sahabat tanya? Tak elok sungguh dia tu. Rambut dia ni kerintin halus. Lepas tu tak pernah sikat. Debu ni penuh. Bayangkan rambut yang tak pernah sikat debu penuh. Dia berketul-ketul kan?
Dia bergetar-getar tu. Lalu kita duk tengok yang orang yang tak berapa nak cukup tu lah kan. Keadaan pakaian dia yang kotor. Hamba abdi. Tuan dia bukan nak beli elok-elok. Pergi belah kambing je kot. Bukan kerja pejabat. Kasut pun tak ada. Jadi, dia ikat kaki dia dengan kulit binatang. Sebagai ganti kasut. Sejuk. Tak nak jumpa lah dia. Jadi sahabat yang saudara ni, dia macam serba salah nak bawa berjumpa Rasulullah. Rasulullah orang dia handsome. Bersih. Wangi harum. Sentiasa menjaga penampilan. Dia macam serba salah nak bawa berjumpa dengan Rasulullah. Tapi dia fikir Rasulullah ni, walaupun dia serba sempurna, sifat tawaduk dia paling tinggi. Apalah aku bawa dia. Ajak hang kan. Dia bawa jumpa. Dia bawa jumpa dengan Rasulullah. Yang kata Rasulullah ni punya mulia dah. Dia tengok kata hamba abdi ni mai. Sahabat ni beritahu ada orang nak jumpa sekian-sekian orang. Rasulullah keluar daripada khemah, raikan dia. Pegang dia, peluk dia. Bawa masuk dalam khemah Rasulullah. Berbual dengan dia secara berhadapan, secara rapat. Sehingga kan kata sahabat-sahabat yang menyaksikan ketika tu, tak ada bau busuk pun dekat pemuda ni tadi. Kerana memenuhi keharuman Rasulullah. Rasulullah tu punya wangi, padam bau busuk lelaki ni. Wangi badan Rasulullah tu. Lepas tu bila dia sembang dengan Rasulullah, dia terpaut hati. Pasal apa kena berperang? Kata Rasulullah, berperang adalah untuk menegakkan kalimah Allah. Berperang bukan untuk menumpaskan yang lemah, tetapi berperang untuk menegakkan kalimah Allah. Kalau kita tak perangi, nescaya mereka itu akan memperkotak-katikkan Islam. Mereka itu akan menghina Islam. Mereka akan menghina Allah dan ayat-ayatnya. Mereka itu diperangi kerana mereka menghina Allah dan ayat-ayatnya. Maka wajib diperangi orang macam ni. Kalau macam tu aku nak ikutlah dia kata. Aku nak ikut berperang lah. Tapi aku tak ada agama. Dia tak ada agama. Dia tak tahu dia percaya dekat siapa. Rasulullah Islamkan dia. Bila Rasulullah Islamkan dia, Rasulullah kata tadi hang ada. Hang kata hang belah kambing kan. Banyak dia kata. Kambing banyak sangat. Dia kata ikutlah. Ada di balik bukit tu. Dia kata, Rasulullah kata, suruh dia balik dulu. Jauh dia kata nak balik ke rumah ni. Dia takut tak sempat ikut Rasulullah berperang. Dalam peperangan Khaybar tu. Lepas tu Rasulullah kata tak apa. Jom ikut aku nak ikut. Dia naiklah di atas bukit tu dengan Rasulullah. Rasulullah kata arah mana rumah. Dia tunjuklah arah mana. Yang pemuda ni dia tak mau balik lah sebenarnya. Tapi amanah yang dia bawa, amanah Tuhan tu. Walaupun Tuhan tu tak jaga kebajikan dia, tapi amanah tetap amanah. No? Jadi Rasulullah kata pergi habaq dekat kambing-kambing tu. Muhammad Rasulullah suruh balik rumah tuan apa balik. Masuk duduk dalam kandang elok-elok. Dia buat duduk di atas bukit. Turun ambil kat kambing dia tu. Habaqlah dengan sekuat-kuat hati. Tengok macam mana suasana ketika tu lah. Berkecengang kambing tu dengar lah. Muhammad Rasulullah suruh hampa semua balik ke kandang duduk elok-elok. Dalam suasana tu serta-merta kawanan-kawanan kambing yang punya banyak tu berkumpul lah balik ke jalan tu. Balik ke jalan tu. Balik tu ke rumah tuan. Tuan dia tak marah dekat dia. Dia pun patah balik ikut Rasulullah. Berperanglah dalam peperangan Khaybar. Peperang semua-semua ni. Tak ada sembahyang pun. Baru dia mengucap kalimah syahadah saja. Tak sempat sembahyang pun. Dia perang. Dia turun-turun terus perang. Takdir Allah Ta'ala dia mati. Dia syahid. Dia syahid dalam peperangan Khaybar. Yang mana dia menerima 5 tombak tikaman lembing pada jasad dia. Dan di antara lembing yang terakhir pada bahagian rengkung dia bagi tembus menembus. Melekat di tanah. Dan apabila selesai peperangan Khaybar, Rasulullah ni sedang mengumpulkan mayat para syuhada untuk disembahyangkan. Sampailah ada sahabat kata, yang ni kami tak kenal. Orang kita ke? Musuh ke? Rasulullah kata orang kita. Dia masuk Islam, baru masuk.
Orang kita Rasulullah kata, bawa dia mai. Lepas tu dia kata depa, ya Rasulullah kami tak boleh angkat jasad dia sebab dia lembing yang tikam dia punya rengkung ni tenggelam ke bumi. Depa nak tarik, depa takut terkeluar dia punya anak tekak dia tu mungkin akan keluar isi-isi dia tu dah. Jadi kata Rasulullah pergi ambil dia. Rasulullah pergi ambil dia. Aku tak sempat letak nama dia. Tak sempat nak buat nama lagi. Dia hanya sempat mengucap syahadah. Dan semasa baginda SAW sampai kepada jenazah syuhada ni tadi, Rasulullah tersenyum. Sahabat tengok, awaklah senyum. Kami semua teriak tengok. Tapi Rasulullah senyum. Kerana kata Rasulullah, ada beberapa ramai anak bidadari yang berebut-rebut membersihkan luka pada jasadnya. Lalu berebut-rebut membawa ruhnya naik ke arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna, kalau agama pun tak ada, tentu isteri pun orang tak bagilah kat dia dah. Ramai kata Rasulullah, berebut-rebut anak-anak bidadari itu. Dia sempat semayang pun tak sempat. Hanya sempat melafaz kalimah syahadah saja. Tu yang dikatakan, janji Allah itu benar. Andai kamu ikhlas di atas jalan aku semata-mata kerana Allah dan juga Rasul, maka insya-Allah dapatlah perolehi. Itu kata, dia dapat isteri ke? Dia bertanya. Itu isteri dia. Ramai no? Ramai. Kalau di dunia isteri jangan kata ramai, dua orang nak marah. Kan? Tapi di syurga kan, saya kata, syurga tidak ada perasaan duka cita, tidak ada iri hati dan sebagainya. Hanya suka semata-mata. Milikilah dia. Pihak azwajum mutahharah, anak-anak widadari, pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci bersih, yang sampai bila-bila ada anak darah situlah. Kita ni segak takat sak je lah. Hak yang ambang-ambang manusia macam kita ni, kalau anak elok tu, masa tengah duk sunti tu dia elok sikit. Lepas tu dekat-dekat nak kahwin tu, berjenis lah sikit. Dia main anak 1, 2, 3 tu, dia makin-makin nak meregek lah tu. Kan? Lepas tu expired lah. Macam tu lah kita. Bukan mutaharah nak. Tak remaja dah. Zaman remaja, kalau dipilih ke syurga, insya-Allah kita jadi remaja balik. Kenal tak? Kenal nah. Jangan buat tak kenal pula nah. Insya-Allah nah. Wallahu a'lam. Selesai sudah ayat ni nah. Ayat gembira tu kata Allah, bila dia cerita tentang ayat azab, dia cerita ayat kegembiraan. Dia nak bagi kita seronok. Buatlah amalan soleh. Nah, kamu akan memiliki apa yang Allah Ta'ala janjikan. InsyaAllah Ta'ala ada rezeki kita sambung. Ayat ke-58. Wallahu a'lamu bishawab. Ada soalan nak tanya? Tak ada apa? Okay, tak ada apa. Sudah dulu nah. Segala yang baik itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Dengan itu saya memohon ampun dan maaf atas segala-galanya. Syawal masih lagi bersisa. Bagi yang belum melunaskan puasa 6, masih ada masa lagi. Banyak masa lagi. Ambil Isnin Khamis pun boleh. Nak ambil Isnin saja, kau takut tak cukup. Kan, sebulan ada 4 kali Isnin je. Kalau kata nak ambil Khamis saja pun macam tu juga. Kalau ambil Isnin Khamis insya-Allah cukup. Kalau nak ambil direct, lagilah cukup. Tepuk dada tanya
Tanya iman, jangan tanya selera. Kalau tanya selera no, hari ni nak makan apa, esok nak makan apa nah. Puasa Syawal, dugaan dia berbeza daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan, semua orang puasa. Kan? Nah, dalam puasa Syawal ni kita seorang-seorang pula dalam rumah. Kalau duk makan nyunyak. Lagi dia main abang, mak biskut ni sedap lah. Tinggal kat aku sikit. Habis dia tak makan pun. Tak sempat. Nah? Perut expired lagu kita ni. Kalau buka puasa dengan nasi, habis. Esok pula. Nah? Allahuakbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih.